अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है काम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kewajipan seorang muslim harus taubat dari zina dan melarang orang-orang berzina. Sebab tiap tempat yang bermaharaja lela pelacurannya, maka akan dihinggapi wabak taun. Abu Lais meriwayatkan dari Ikrimah berkata, saya telah mendengar Ka'ab berkata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, jika kamu telah melihat pedang telah dihunus dan darah telah mengalir, maka ketahuilah bahawa hukum Allah telah diabaikan. Maka Allah telah membalas setengahnya dengan setengahnya. Dan jika kamu melihat keadaan sudah kering, tidak ada hujan, maka ketahuilah bahawa manusia tidak mengeluarkan zakat, sehingga Allah menahan hujan dari mereka. Dan bila kamu melihat wabak ta'un menjalar, maka ketahuilah bahawa pelacuran telah bermaharajalela. Ini dia punya rumusan dan juga kesimpulan, di mana bila kamu telah melihat pedang dan pedang telah dihunus dan darah telah mengalir, maka ketahuilah bahawa hukum Allah telah diabaikan. Dia punya rumusan, ya. Baik, bila sebut pedang, kita rasa tidak ada kaitan dengan kita. Sebab kita pun ialah pedang pun nak tengok payah sekarang, kan. Maksud di sini, bila adanya berlaku pertumpahan darah, zaman Nabi dulu, hak boleh menumpahkan darah ni yang digunakan untuk pertumpahan darah, sama ada peperangan, nak bunuh orang ke apa benda, apa dia? Panah, pedang. Itu yang popular, ya. Jadi supaya orang zaman itu faham bahawa pertumpahan darah, pembunuhan ke apa benda ini berlaku, kalau berlaku juga pasal apa? Kena cari sebab dia, ya. Kalau berlaku juga sebab dia kerana hukum Allah Ta'ala telah pun diabaikan. Itu dia, ya. Baik, zaman kita ni dia tak main pedang dah, dikira main tembok, kan? Kita tembok, ya. Jadi tembok ni sama ada guna pistol yang memang ada lesen, ataupun yang dirompak daripada orang perseorangan, ataupun yang diambil daripada pihak polis, macam yang kita tengok dalam surat khabar, kan. Ada pihak polis yang sama ada sengaja ke tak sengaja ke, maknanya pistol itu digunakan oleh perompak. Siapa dia? Polis punya. Keluar surat khabar, kan, surat khabar utusan kita baca. Dan laporan audit yang terbaru pula 2-3 hari lepas, banyak benda-benda yang daripada polis ni hilang. Audit tu ketua audit negara yang yang membuat laporan, bukannya pembangkang ke apa benda. Audit negara, maknanya daripada hak jagaan polis pun banyak benda hilang, gari, ya. Jadi ini yang dikatakan orang panggil ruang-ruang sehingga berlakunya pertumpahan darah ni. Jadi benda-benda senjata api, hak mana ada lesen, ialah hak mana ambil daripada orang lain. Dan laporan surat khabar sebelum ini pula yang kata ada pihak polis yang menyewa ke apa benda, tak tahulah betul ke tidak benda tu. Tapi kalau surat khabar lah, kan, satu berita, ya. Jadi senjata api sudah pun orang panggil jadi benda yang mudah didapati, seperti mana di Thailand, ya. Okey, bila dah semua orang
maknanya orang panggil mudah dapat benda tu, berlaku pertumpahan darah. Ada tak berkenan sikit, clash sikit, tembak, kan? Jadi bila berlaku pertumpahan darah tu pasal apa? Pasal kerana hukum Allah Ta'ala diabaikan. Kalau tengok dalam Facebook pula apa dia? Semalam saya ada tengok orang perempuan kena ragut. Yang kena ragut ni banyak kan. Sekarang ni mudah kita dapat gambar-gambar tu sebab CCTV ada semua kan. Masuk kereta, belum sempat masuk kereta, orang lelaki mari ambil, ragut, ya. Ada hak duduk dalam kereta, perempuan duduk dalam kereta, motosikal berhenti, pecah cermin, ragut, ya. Jadi semuanya jenayah ini berlaku sebab hukum Allah Ta'ala tu kita tidak buat. Kita pula duk mikir hukum Allah Ta'ala ni buat, kerja dia nak suruh orang ni seksa belaka. Kita fikir lagu tu, maknanya seolah-olah hukum Allah Ta'ala ni bila kita buat, orang makin kuat mencuri. Ini mikir tak apa cerdik belaka ni, ya. Seolah-olah bila hukum Allah Ta'ala buat ni, makin banyak orang berzina. Itu seolah-olah pemimpin kita baca tu, pemimpin kita hak jahil, ya. Sebab apa dia kata? Kalau hukum Allah Ta'ala dibuat, maka orang Islam habislah tak boleh kerja, bunduh habis. Pasal apa tak boleh kerja? Tangan kena kerat belaka. Kan bodoh tu dia punya statement, ya. Maknanya kalau kita nak rumus, dengan melaksanakan hukum Allah, maka orang berduyun-duyun pakat nak mencuri belaka, nak suruh kerat tangan, ya. Bukanlah gitu. Hukum Allah Ta'ala ni dia nak cegah supaya orang takut, ya. Sebab itulah bila nak melaksanakan hukum Allah Ta'ala tu pula, satu benda yang kita kena ingat, syarat dia cukup ketat. Walaupun orang tu betul mencuri, tapi tak cukup syarat tak boleh buat, ya. Sampaikan orang yang mendakwa kalau gagal mendatangkan saksi pun, maka tak pasal-pasal orang yang mendakwa tu, yang menuduh tu sendiri yang kena, ya, bukannya orang yang berzina ke mencuri, ya. Jadi benda ni tuan-tuan kena hayati betul. Saya cakap ni bentuk orang surau masjid. Hak tak mari tuan-tuan, berapa orang? Berapa ratus, berapa ribu kita mari surau masjid, tak dengar benda-benda lagu ni, kan? Hak dia dengarnya TV sok khabar. Tuan-tuan ada 100 je. Hak 100 ni pun ada degil-degil ni, kan? Kadang-kadang hak 100 tu maknanya hak ada mari tu kadang-kadang dia tak boleh nak terima benda-benda lagu ni. Jadi kita minta jauh. Harap-harap hak ni hak adil, maknanya dalam kuliah yang diadakan maghrib ke subuh ke, bila kita dengar cerita agama tu, kita terima terus. Sebab cerita agama ni hak Tuhan, ya, hak Allah, ya. Jadi kena terima. Janganlah maknanya macam saya sebut selalulah, kita ni orang luar ni hak tak mari masjid ni, dia nak tumpang semangat kita, nak tumpang orang biasa, nak tumpang semangat ustaz, tok guru, tok imam, tok lebay, ya tak? Kemudian apa lagi? Ulama. Tapi kalau tok guru, tok lebay, ulama, tok imam apa benda ni serupa juga macam dia, macam saya bawa contoh bab menikah lah, lebih kurang juga macam orang lain juga, orang jahil, orang tak mari surau masjid. Habis orang luar nak tumpang apa daripada kita, kakak? Okey, kemudian orang luar juga nak tumpang semangat daripada orang surau hak duk mari ni. Jadi kehidupan kita tu biar berbeza, ya. Biar berbeza dari sudut kehidupan kita sendiri dan dari sudut kehidupan pengurusan kita terhadap kaum keluarga kita yang terdiri daripada anak, isteri. Dia nampak berbeza. Jadi orang tak mari surau tengok, dia kata Allah Rabbi sukanya tengok rumah dia tu ataupun keluarga dia, tengok pun sejuk hati orang panggil, kan? Dengan anaknya bagus, dekat-dekat maghrib pakat pergi sembahyang belaka, ya tak? Dekat-dekat maghrib pakat pergi sembahyang, ayah suruh pergi sembahyang. Ataupun kalau tak pergi sembahyang pun, jiran sebelah tengok, jiran sebelah ni bukan kaki surau, kita ni orang surau, tiap-tiap hari duduk mari, kan? Lepas subuh, lepas maghrib dengar anak-anak baca Quran belaka. Dia hok dengar tu kadang-kadang entah-entah mengalir mata pun tak tahu. Kadang-kadang orang sebelah hok jahil ni dia berasa tenang, dengar tu tenang dah, ya. Maka lama-lama dia pun mungkin berasa nak mari juga surau masjid, nak jadi macam kita juga, ya.
Tapi kalau sekiranya kita mari surau masjid, orang yang tak mari surau masjid tengok, dia kata lebih kurang aku juga, dia je yang pergi masjid, ya? Mengumpat serupa dengan aku juga. Petang-petang kata kalau hak jenis hak lelaki ke perempuan tak kisahlah, ya? Tak mengumpat serupa dengan aku juga, dengan geng-geng hak tak mari surau masjid. Jadi ini yang saya nak lah, kalau boleh lah, maknanya bukan untuk orang lain, untuk saya pun, untuk saya, untuk tuan-tuan, kita cuba pakai amal Islam ni sekadar kita tahu, ya? Jangan hanya kita jadikan Islam ni maknanya untuk kita tahu, lepas tu amal tak ada, ya? Amal tu pula tanggungjawab kita apa dia? Bila amal untuk kita, anak kita, bini kita. Kalau buat lagu tu tuan-tuan, insya-Allah tak payah duk mikirlah orang lain. Jangan duk mikir dengar-dengar lagu ni je, baca, bila cerita zina teringat ke orang lain, bukan teringat nak jaga anak kita, ya? Passion tu kita tak nak, ya? Bila menentang hukum Allah Ta'ala, ya, ada orang nak buat hukum Allah Ta'ala tapi kita tak sokong, ya? Kita baca cerita bab hukum Allah Ta'ala ni, kerana abai hukum Allah maka berlaku pertumpahan darah. Kita tak nampak orang lain. Kita tak nampak pada diri kita, kita nampak orang lain. Padahal kita sendiri yang menyokong orang yang tak setuju dengan hukum Allah Ta'ala, ya? Menerusi pengundian 5 tahun sekali, itu kena tahu tu, 5 tahun sekali tu dosa 5 tahun sekali ataupun pahala 5 tahun sekali. Benda ni kita kena tahu, kena belajar, ya? Kerana sekejap je pangkah, 5 tahun makan dosa atau makan pahala, ya? Jadi kena tahu benda-benda macam ni. Kemudian dia kata apa dia? Dan jika kamu telah melihat keadaan sudah kering, tidak ada hujan, tahulah, dia kata di situ maknanya masalah zakat ada problem, ya? Zakat ada problem. Problem apa dia? Orang tak bayar zakat, ya? Dia akan tiba satu ketika kering, hujan tak ada. Itu menunjukkan orang tak bayar zakat, ya? Jadi orang tak bayar zakat ni payah nak terus. Orang meniaga berapa ramai lagi, masih lagi yang belum faham belum faham tentang tentang konsep pengeluaran zakat. Yang setakat ni yang orang duk fahamnya apa dia? Yang duk fahamnya ialah tentang zakat fitrah. Bila sampai zakat perniagaan, simpanan, kemudian emas, dia orang tak boleh nak pergi dah, ya? Bukannya payah sangat tentang zakat perniagaan, perniagaan ke, kemudian emas ke, simpanan emas ke, ataupun duit. Kalau rasa payah sangat lagi, pergi jumpa je kaunter zakat, cerita dia akan tanya lagu ni ada berapa, dia ambil statement bank ke, habis cerita. Kalau kita rasa payah nak kira lah, Okey, cuma sekarang ni timbul satu persoalan. Kalau dulu ada orang ialah maknanya kita pun ingat lagi lah, mak ayah kita duduk buat sawah padi, kan? Bila tanam padi, ketam zakat, ya? Baik, sekarang ni padi tak ada, kecuali Blok Kedah. Kampung saya langsung tak ada. Dulu saya ingat lagi masa kecil memang padi lah, ya, seronok lah, maknanya musim padi tu boleh ambil ikan, boleh ngai ikan ruan, ikan keli dah fresh, yang pure betul. Ikan keli ada sekarang tak apa pure dah, ya. Sekarang benda tu tak ada, ya. Baik, sekarang ni sawah ayah saya punya pun, dan boleh kata orang lain di kampung saya sekarang di Jerantut, tukar kepada kelapa sawit, ya. Orang duk gila dengan kelapa sawit sekarang, ya. Kelapa sawit pula biasanya 2 kali sebulan duk kutip lah, ya. Dia orang duk kutip. Baik, persoalannya apakah kelapa sawit itu tidak ada zakat? Itu ulama tengah bahas kan. Padi ada zakat, kelapa sawit tak ada zakat, ya. Jadi ada pandangan ulama yang menyatakan kelapa sawit pun dikata kena juga zakat, sebab dijadikan sebagai punca rezeki utama, ya. Jadi oleh kerana benda ni zaman Nabi tak ada kelapa sawit, itu jadi perbincangan ulama. Buka kitab lama tak jumpa benda ni, ya. Sebab zaman Nabi tak ada kelapa sawit, dia ada
kurma. Ya. Jadi kalau buka kitab tak jumpa lah, oh zakat kelapa sawit tak ada. Termasuk juga benda baru yang dibincangkan ialah zakat gaji, potong tiap-tiap bulan pula lah. Seperti yang Dr. Basri bincang, zaman Nabi tak ada gaji. Dia kira perang menang bagi harta ghanimah. Kalau tak ada perang, okey, sahabat-sahabat yang mana orang panggil ada sahabat lain yang lemah dari sudut ekonomi, dia pakat bantu. Ya. Lepas tu ada yang buat kerja dapat gaji biasa. Ya. Sekarang kita ada gaji tetap, sebulan sekali dapat. Maka ada potongan gaji. Untuk apa dia? Untuk zakat. Ya. Jadi benda ni tak ada dalam kitab lama. Cari, tuan-tuan carilah kitab lama kuning ke apa benda, tak jumpa. Maka ulama terpaksa berbincang macam mana ni nak suruh orang keluar zakat ni. Ya. Bincang punya bincang, akhir sekali keluar rumusan boleh buat potongan gaji, berapa amount yang tertentu yang pihak kerajaan tentukan, sebulannya berapa, potong gaji siap-siap. Okey, kumpul-kumpul setahun, kira-kira itulah dia zakat yang dia patut keluar dan wajar dia keluarkan. Ya. Jadi dari sudut pengeluaran zakat ini, dia kena orang panggil, kena jumpa orang panggil sekarang ni apa dia, Pusat Zakat Selangor. Lepas tu lagi yang wilayah apa dia, Pusat Zakat wilayah tak? Maknanya pusat zakat lah, maknanya ada setengah lembaga. Selangor saya ingat lembaga kot, lembaga zakat Selangor. Jadi jumpa dia ada ustaz-ustaz yang tertentu yang boleh memberi penerangan. Dan benda ni kalau tanya ustaz biasa, dia tak lepas juga, saya pun tak berani nak cakap. Sebab masalah zakat ni dia ada kaitan dengan turun naik emas. Jadi kalau kita cakap boleh lah, maknanya umum kan, 2.5%. Tapi berapa amount dia tu? Dulu 3,000, sekarang kata dah naik dekat 5,000 ke apa dia. Jadi amount dia tu maknanya kena jumpa pusat zakat, senang cerita. Dia duduk main tiap-tiap hari. Oleh kerana dia main tiap-tiap hari, tuan-tuan jumpa dia senang. Kalau jumpa saya ke jumpa siapa, jawab lita pukang belaka. Sebab benda tu dia berubah. Ya. Benda berubah. Kita boleh bagi hanya sekadar motivation, ya, untuk mengeluarkan zakat, itu saja. Yang ketiganya berzina. Ya. Bila berlakunya wabak taun, penyakit AIDS, ya tak? Sampai nak kahwin sekarang ni pun kena pergi cek doktor dulu, ada AIDS ke tak? Kan susah. Kerana apa dia? Kerana berlakunya perzinaan secara berleluasa. Ya. Berlakulah penyakit-penyakit yang kadang-kadang doktor pun tak boleh nak mikir penyakit ni mari mana. Ya. Jadi untuk nak menyelamatkan keturunan ke apa benda, maka akhir sekali ini pun benda baru, dia boleh jadi satu hukum. Buka kitab lama tak jumpa. Ya. Buka kitab lama, syarat nak kahwin kena buat ujian darah untuk menentukan ada X ke tidak. Ya. Buka kitab lama tak jumpa. Maka pada masa itu ulama dia menentukan taraf dia macam mana? Wajib. Ya. Wajib sebelum kahwin kena ada ujian HIV dulu. Ya. Kalau ulama kerajaan dah memutuskan begitu, maka dia jadi wajib. Ya. Jadi dia jadi wajib lah kalau dah putuskan begitu. Ya. Tapi saya tak tahu taraf dia sekarang, saya tak tahu taraf wajib ke apa benda, tak tahu. Tapi setakat yang anak saya kahwin tu semuanya kena ujian HIV belaka. Ya. Mungkin kalau tak ada ujian tu tak boleh nak kahwin, wallahualam. Ya. Mungkin negeri Selangor kena macam tu, negeri lain tidak. Ya. Tidak jadi wajib lagi. Jadi apa pun nak ceritanya, inilah dia akibat bila benda itu berlaku secara berleluasa. Ya, pergaulan bebas berleluasa, akhir sekali perzinaan pun berleluasa juga. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Mu'minina wal mu'minat al-ahya. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fa yattabi'una. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.